Buletin 1.30 31 Oktober, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama hari ini, 4 pegawai Bank Negara Malaysia diarah bercuti. Lebih 20,000 lelaki dewasa di negara ini mati setiap tahun akibat merokok. Juga nahas pesawat JT610 hanya 10 daripada 24 bungkusan berisi mayat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peperiksaan bagi murid tahap 1 merangkumi tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 di sekolah rendah akan dimansuhkan mulai tahun hadapan. Dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik dalam Twitternya. Menurutnya, pemansuhan pemeriksaan akan diganti dengan pentafsiran yang lebih objektif mulai 2019. Bagaimanapun tidak dijelaskan bentuk pentafsiran yang dimaksudkan bagi menggantikan peperiksaan bagi tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Empat pegawai Bank Negara Malaysia BNM diarahkan bercuti bagi memudahkan siasatan ke atas penjualan tanah bernilai RM2 bilion pada bulan Januari lalu. Menurut laporan akhbar The Star yang turut menerima pengesahan daripada Bank Pusat, arahan bercuti oleh pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia itu membabitkan siasatan terperinci penjualan tanah itu. Pada bulan Jun lalu, bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Muhammad Ibrahim meletak jawatan berhubung kontroversi itu. Kontroversi mengenai penjualan tanah itu timbul ekoran dakwaan hasil jualan tanah itu digunakan untuk menyelesaikan hutang Wan Malaysia Development Berhad (1MDB). Menurut laporan sebelum ini, penjualan tanah itu dibuat atas alasan komersial dan penilaian ditentukan oleh jurunilai tanah bebas. Walau bagaimanapun terdapat pertikaian bahawa harga atau nilai jualan sepatutnya lebih rendah. Maklum balas terkini daripada pihak Bank Negara sedang diusahakan. Perkembangan operasi pencarian mangsa pesawat Lion Air JT610 Badan Mencari dan Menyelamat Nasional Basarnas mengesahkan daripada 24 bungkusan yang dipindahkan dari lokasi pencarian semalam. Hanya 10 yang berisi mayat mangsa, manakala 14 yang lain merupakan sepihan dari badan pesawat berkenaan. Perkara ini disahkan oleh Ketua Basarnas Muhammad Syauqi. Bagaimanapun, beliau tidak menyatakan sama ada mayat yang ditemui dalam keadaan sempurna ataupun tidak. Kesemua mayat itu ditemui di atas permukaan perairan Kerawang, lokasi di mana pesawat itu dipercayai terhempas. Bungkusan itu telah dihantar ke Hospital Polis Kramat Jati, Jakarta Timur untuk proses bedah siasat. Bilangannya dijangka bertambah memandangkan operasi pencarian 24 jam telah diaktifkan sejak Isnin lalu. Kesemua 189 penumpang dipercayai terkorban. Tahan, Pak. Dan masuk hari ketiga, bangkai pesawat Lion Air 610 masih belum ditemukan. Bagaimanapun, Panglima Angkatan Tentera Indonesia Hadi Cah Janto percaya lokasi pesawat berkenaan telah dapat dikesan. Tambah beliau, terdapat petunjuk kuat yang menunjukkan lokasi badan pesawat berkenaan. Pagi hari ini, saya mendapatkan penjelasan dari Kabasarnas tentang titik terang adanya dugaan kuat adalah bagian dari fuselage 610 itu sudah ditentukan koordinatnya. Ya. Namun belum diyakinkan bahwa itu adalah bagian dari fuselage dari 610. Untuk itu dari KRI Rigel termasuk dari Geosurvey saat ini kita fokus pada satu titik itu, meyakinkan bahwa apa yang kita duga di dasar permukaan itu adalah bagian dari JT610. Dan saat ini saya dengan Kabasarnas dan Bang Armada 1 untuk melaksanakan peninjauan langsung di lapangan.
Hadi bagaimanapun tidak menyatakan kedudukan tepat yang sedang diteliti oleh pasukan pencarian. Pesawat Lion JT610 dipercayai terhempas di kawasan perairan Kerawang antara 30 hingga 35 meter dari lokasi terakhir pesawat itu dikesan sebelum terputus hubungan. Sementara itu, wakil kami di Indonesia, Kevin Budiarto, ketika ini berada di Hospital Polis Kramat Jati, Jakarta Selatan bagi mendapatkan perkembangan proses bedah siasat. Difahamkan sehingga kini belum ada sebarang pengesahan mengenai identiti mayat yang dibawa ke hospital tersebut. Kevin, teruskan dengan laporan anda. Ahli keluarga dan waris masih menanti kabar nasib keluarga mereka di Hospital Polis Bayangkara di Kramat Jati. Sehingga semalam, tambahan 24 kantung jenazah sehingga keseluruhan 48 kantung jenazah dikirimkan ke hospital ini. Memasuki hari ketiga proses mencari dan menyelamat, belum ada satupun identiti yang disahihkan oleh pihak berkuasa. 191 ahli keluarga dan bangsa sudah dikumpulkan rincian butiran forensik termasuk contoh gigi, rambut, dan lainnya. Dalam kenyataan media pagi tadi, Kepala Hospital Bayangkara Komisaris Besar Polis Musyafaq menafikan kekurangan dokter forensik sehingga lambat mengecam mayat. Ia memerlukan masa lebih karena mayat yang tiba sudah pun rusak. Satu bahagian penyembuhan trauma turut ditubuhkan di hospital ini bagi ahli keluarga. 25 ahli keluarga pun sudah memanfaatkan fasiliti yang disediakan itu. Kevin Budiarto, Jakarta untuk rangkaian televisyen Media Prima. Terima kasih, Kevin. Susulan nahas membabitkan Boeing 737 MAX 8, wakil syarikat Boeing dijadualkan akan bertemu dengan pihak pengurusan Lion Air hari ini. Agensi berita tempatan Antara melaporkan pertemuan bertujuan untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak Boeing mengenai kecelakaan yang berlaku ke atas pesawat yang baru beroperasi selama 2 bulan. Pengarah operasi Lion Air berkata terdapat banyak persoalan yang akan dikemukakan ketika pertemuan itu nanti. Pada ketika ini, Lion Air menyerahkan proses pemeriksaan ke semua pesawat Boeing 737 MAX 8 milik mereka kepada Jawatankuasa Keselamatan Pengangkutan Nasional KMKT. Buat masa ini, Lion Air telah menghentikan penggunaan pesawat jenis ini sementara proses pemeriksaan dilakukan. Difahamkan syarikat penerbangan tersebut telah memesan 218 unit Boeing 737 MAX 8 di mana 10 sudah diterima, manakala selebihnya akan diserahkan secara berperingkat. Tiga beradik termasuk seorang pegawai Angkatan Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM antara 5 didakwa di Mahkamah Session Kuantan atas pertuduhan melakukan rompakan bersenjata api ke atas nelayan asing di perairan Rompin 24 Oktober lalu. Kelima-lima mereka mengaku tidak bersalah. Mengikut kertas pertuduhan, mereka berlima dituduh merompak 1 tan sotong bernilai RM20,000 dari bot nelayan warga asing dengan menggunakan pistol di perairan Rompin Pahang. Kelima-lima tertuduh ialah Muhammad Amiruddin Kamal Bashar, 31, Muhammad Nur Adnan Shah Kamal Bashar, 29, Muhammad Rizal Kamal Bashar, 39, Abdullah Saad, 56 dan Muhammad Suhaimi Abdullah, 20. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Kesesaan yang boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebat jika sabit kesalahan. Hakim Siti Aminah Ghazali menetapkan wang jaminan RM8,000 kepada setiap tertuduh dan sebutan semula kes pada 5 Disember depan. Beralih ke laporan Dewan Rakyat, antara yang dibangkitkan pada sesi soal-jawab pagi tadi, implikasi merokok, rundingan semula dengan Singapura bagi meminda harga air, status bahasa Jawi di sekolah. Dan bagi mengetahui perinciannya, kita bersama Juliana Syarin di Parlimen ketika ini. Juliana, teruskan dengan laporan anda. Fatin, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan lebih 20,000 lelaki dewasa mati setiap tahun akibat merokok dan jika kawalan tembakau tidak diperketatkan, kerajaan bakal menanggung kos RM7.4 bilion pada 2025. Hasil kajian the relationship between real cigarettes price and affordability index to purchase cigarettes in Malaysia pada tahun
from 1985 to 2015 menunjukkan rakyat Malaysia masih mampu membeli rokok walaupun cukai rokok dinaikkan dan harga ditingkatkan. Ini adalah kerana kenaikan cukai rokok masih rendah berbanding dengan kenaikan taraf hidup dan pendapatan rakyat. Oleh itu, cukai ke atas rokok perlu ditingkatkan secara konsisten dengan mengambil kira pertumbuhan inflasi dan pendapatan negara. Katanya kajian UKM tahun lalu mendapati kos tahunan untuk merawat 3 penyakit berkaitan merokok RM2.92 bilion. 67.5% kos ditanggung kerajaan, manakala 32.5% kos ditanggung pesakit. Kerajaan kini dalam usaha memulakan rundingan dengan Singapura bagi meminda harga air berdasarkan perjanjian air 1961 dan 1962 agar menguntungkan kedua-dua belah pihak. Ini kerana harga jualan air mentah pada kadar 3 sen per 1,000 galen ketika ini terlalu rendah dan tidak menguntungkan negara. Apakah yang saya ingin tanya pada Kementerian Luar Negeri, kalau kita melihat tarikh tamat tempoh air ini pada tahun 2061, kira-kira 43 tahun akan datang. Jadi saya mencongak-congak Yang Berhormat Perdana Menteri, lebih kurang 1.8 bilion kita akan kehilangan kalau kita masih mengekalkan dengan kadar 3 sen per 1,000 galen. Tetapi apa persoalan saya adalah, saya ingin memetik apa yang dibincangkan di Dewan Parlimen di Singapura yang menuduh kita mengambil untung atas air yang terawat yang dibekalkan kepada kerajaan Johor. Jadi saya harap Kementerian Luar Negeri harus tegas agar Dewan di Singapura tidaklah boleh menuduh kita mengambil untung lebih kurang 46 juta ringgit. Bahawa kerajaan Malaysia begitu komited dan tegas tentang soal pendirian isu air ini, dan kita tidak akan mengalah sama sekali dan kita akan terus menjalankan usaha-usaha pembincangan. Dan saya nak memaklumkan juga pada Dewan Yang Mulia ini bahawa pada 12 November 2018, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan ke Republik Singapura, dan mungkin juga antara satu daripada isu yang akan dibincangkan juga adalah mengenai kedudukan harga air pada Singapura. Ya. Kementerian Pendidikan akan menjadikan tulisan Jawi sebagai tulisan warisan untuk dipelajari di sekolah. Timbalan Menterinya Teo Ni Ching bagaimanapun berkata, pihaknya belum bercadang untuk memasukkan subjek bahasa Jawi dalam peperiksaan awam seperti ujian taksiran tingkatan 3 PT3 dan CJ Pelajaran Malaysia SPM sebagai subjek pilihan. Adakah Kementerian Pendidikan bercadang untuk memasukkan subjek bahasa Jawi dalam peperiksaan awam nasional seperti PT3 dan SPM sebagai subjek pilihan, dan ia diharap seiring dengan peluang bahasa-bahasa ibunda lain di Malaysia ini seperti bahasa suku-suku kaum di Sabah dan Sarawak juga? Ini kita tak ada rancangan tersebut, tak ada satu keputusan muktamad terhadap cadangan tersebut, tetapi pelbagai aktiviti telah dilaksanakan atau bakal dilaksanakan oleh KPM untuklah memperkasakan tulisan Jawi di institusi pendidikan peringkat rendah dan menengah. Antaranya kita ada pendekatan baharu untuk memulih murid yang lemah bukan sahaja melalui kelas pemulihan tetapi melalui kem pemulihan Jawi yang dirancang dan diatur dengan lebih sistematik. Sesi petang ini akan diteruskan dengan giliran Kementerian Komunikasi dan Multimedia membahaskan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-11. Dan dengan itu, sekian sahaja laporan dari Parlimen. Saya Juliana Syarin. Salam hormat. Baik, terima kasih Juliana langsung dari Parlimen. Kita ke laporan seterusnya. Unit endoskopi Hospital Miri di Sarawak mengalami kebakaran kecil malam tadi membabitkan alat pendingin hawanya. Mujur tiada sebarang kecederaan dilaporkan.
Dan kejadian disahkan oleh pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong Siu Yu. Ketika kebakaran itu, unit endoskopi dipenuhi asap hitam. Bekalan elektrik ke unit endoskopi terpaksa diputuskan sebagai langkah keselamatan. Sementara itu, Ketua Bomba dan Penyelamat Miri, Lau Poh Kiong berkata, bomba menerima panggilan mengenai kejadian itu pada jam 8.48 malam dengan jentera tiba di lokasi pada jam 8.52 malam. Kebakaran dipadamkan 8 minit kemudian. Kebakaran itu berkemungkinan besar disebabkan oleh lintar pintas dan siasatan lanjut akan dilakukan oleh pasukan penyiasat hari ini. Kembali ke laporan Detik Niaga, kerajaan akan sentiasa mengaluk-alukkan kemasukan pelaburan langsung asing FDI dari seluruh pelosok negara termasuk China. Namun Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, pelabur asing perlu menghormati peraturan dan undang-undang yang ditetapkan Malaysia. We Malaysian government, the new Malaysia, certainly welcome the FDIs from any parts of the world, including China. But what is the definition of investment and FDIs coming into Malaysia? We want them to bring capital. We want them to create job opportunities for Malaysians. We want them to transfer the technology to Malaysians. So we create value to the investments coming from China and all parts of the world. Beliau ditemui selepas melancarkan laporan bersama inisiatif jalur dan laluan BRI dan Asia Tenggara oleh CIMB ASEAN Research Institute dan Pusat Hal Ehwal Antarabangsa Diplomasi dan Strategi Ideas LSE siang tadi. Tambah beliau, FDI yang dibawa ke Malaysia seharusnya mewujudkan nilai tambah kepada negara termasuk peluang kepada rakyat atau perniagaan tempatan untuk terus berkembang. Tahun lalu, jumlah pelaburan China di Malaysia mencecah $134 bilion Amerika. Malaysia dijangka menjadi antara destinasi utama industri berteknologi tinggi menjelang 2025 dan berada di kedudukan 30 negara teratas dalam Indeks Inovasi Global. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata sasaran itu boleh dicapai melalui pelaksanaan dasar Industri 4.0 nasional atau Industry Forward. Manufacturing firms in Malaysia, especially SMEs, have the potential to gain advantage from the adoption of Industry 4.0. With this in mind, this policy was developed to propel SMEs forward so that they can be agile and adaptable to meet the challenges posed by the fourth industrial revolution. Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap pertama pelancaran dasar Industri 4.0 National Industry Forward. Katanya sektor pembuatan tidak boleh lagi bergantung kepada modal dan tenaga buruh untuk meningkatkan produktiviti kerana teknologi maklumat kini menjadi penentu kepada perkembangan prestasi perniagaan. Industry Forward katanya bagi mewujudkan sektor pembuatan yang lebih pintar dan kukuh. Dengan menekankan produktiviti, mewujudkan peluang pekerjaan, keupayaan inovasi, data bakat kemahiran tinggi, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dasar berkenaan jelasnya membolehkan Malaysia menjadi rakan strategik pembuatan pintar di rantau Asia Pasifik sekaligus menyumbang kepada Matlamat Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Bagi memudahkan anak-anak memahami asas pengiraan, seorang guru telah mencipta satu alat khusus untuk mengajar murid prasekolah konsep penolakan untuk nombor kurang daripada 10. Alat yang dinamakan sebagai B2B itu direka untuk menggantikan kaedah pengajaran biasa seperti penggunaan jari ataupun butang. Menurut pencipta B2B Muhammad Hanafi Muhammad Rasib, dengan menggunakan alat ini, murid-murid yang berusia 6 tahun dapat memberikan jawapan yang lebih tepat berbanding dengan menggunakan kaedah biasa untuk membuat operasi tolak. Maka terciptalah hasil inovasi B2B, iaitu bilang tolak bilang. Hanya menggunakan 10 butang yang berada di tengah pembaris yang direka cipta, mereka boleh menjawab soalan kurang 3 minit untuk 10 soalan. Katanya alat tersebut mula dihasilkan pada tahun 2016. Ia ditambah baik sebelum alat B2B pasang sendiri dihasilkan September lalu. Muhammad Hanafi yang kini mengajar di Sekolah Kebangsaan Layang-Layang Kiri, Bota Perak berkata, alat B2B versi baru ini lebih mudah digunakan dan boleh dipasang sendiri oleh murid prasekolah.
Sesuai dengan teknologi, beliau turut mencipta perisian B2B yang boleh digunakan di telefon pintar atau komputer. Hasil ciptaannya kini telah mendapat pelbagai pengiktirafan termasuk yang terbaru mendapat pingat emas daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Luar negara, tawaran status warga negara untuk individu yang dilahirkan di Amerika Syarikat akan dihapuskan. Keputusan itu diambil pentadbiran Presiden Donald Trump sebagai usaha kempennya untuk membersihkan Amerika Syarikat daripada pendatang. Keputusan mewujudkan itu dibuat seminggu sebelum pilihan raya pertengahan penggal November ini. Trump mengumumkan perkara tersebut dalam satu wawancara bersama portal berita Axios susulan penghantaran 5,000 anggota tentera ke sempadan Meksiko. Penghapusan taraf warga negara itu dilihat akan mencetuskan lebih banyak kontroversi kerana melibatkan campur tangan seorang presiden dalam urusan perlembagaan. Hak warga negara kepada semua individu dilahirkan di Amerika Syarikat termaktub dalam pindaan ke-14 perlembagaan negara itu. Angka yang maut akibat ribut ganas di Itali meningkat kepada 11 orang. Perkara itu disahkan pihak berkuasa perlindungan awam Itali. Cuaca buruk yang berterusan menyebabkan sekolah ditutup manakala puluhan pelancong terkandas di utara negara itu. Kelajuan angin sehingga 180 km sejam di sesetengah kawasan telah menumbangkan pokok dan menyebabkan banjir. Media tempatan melaporkan kira-kira 170 orang termasuk pelancong serta kaki tangan hotel terkandas akibat salji tebal di Stelvio Pass di sempadan Switzerland. Lapangan terbang Genoa dijangka ditutup sehingga jam 2 petang waktu tempatan bagi proses pembersihan landasan yang terjejas akibat ribut tersebut. Sejumlah rangka manusia telah ditemui di premis Kedutaan Rom. Siasatan polis sedang dilakukan untuk mengenal pasti jantina, usia dan tarikh kematian. Ini bagi menentukan sama ada kesemua rangka itu dimiliki DNA yang berpadanan dengan Emanuela Orlandi atau Mirella Grigori yang dilaporkan hilang dalam dua kejadian berbeza di Rom pada tahun 1983. Jika benar, ia akan menjadi penemuan besar dalam kes kehilangan paling misteri di negara itu. Orlandi merupakan anak perempuan kepada anggota polis Vatikan dan kali terakhir dilihat ketika meninggalkan kelas muzik. Teori menyatakan remaja berusia 15 tahun itu diculik oleh satu pertubuhan jenayah untuk memberi tekanan kepada pengurusan Vatikan. 40 hari sebelum itu, Grigori dilaporkan hilang dan tidak ditemui sehingga ke hari ini. Laporan sukan, misi penting dibawa pemain Serbia Novak Djokovic pada saingan tenis ATP Paris Masters kali ini. Selepas cemerlang menjuarai beberapa kejohanan utama tahun ini, Djokovic tidak mahu bersembunyi lagi. Dia mahu gelaran pemain nombor 1 dunia yang kini dipegang jago Spanyol Rafael Nadal. Selepas meraih gelaran juara dunia kejohanan Grand Slam, Wimbledon dan terbuka Amerika Syarikat selain dua kejohanan ATP Masters, Novak Djokovic kini hanya perlu menamatkan saingan di kedudukan lebih baik berbanding Rafael Nadal untuk kembali merampas kedudukan nombor 1 dunia. Mendapat bye pusingan pertama, Djokovic terus tampil meyakinkan apabila mudah melangkah ke pusingan ketiga selepas mengatasi jua susah di pusingan kedua. Agak sengit pada set pertama sebelum menang 7-5, Djokovic jelas tidak lagi memberi ruang kepada susah menang 6-1 pada set berikutnya. Pusingan ketiga, Djokovic dijadual bertemu pemain Bosnia Damir Zumhur. Dalam pada itu, pertemuan pusingan pertama antara Milos Raonic menentang Jo-Wilfried Tsongyang berlangsung sengit sejak dari awal lagi. Raonic yang juga pemain ranking ke-21 juga bagaimanapun dikejutkan dengan penguasaan awal Tsongyang yang menang 7-6 pada set pembukaan. Terus sengit giliran Raonic pula menguasai set kedua, menang dengan keputusan sama 7-6. Dan kemenangan akhirnya memihak Raonic apabila dia sekali lagi melakar keputusan 7-6 pada set penentuan untuk mara ke pusingan kedua bertemu pilihan ketiga Roger Federer. Buletin 1.30 berakhir di sini. Jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3 untuk lebih banyak laporan berita. Coklat seringkali digunakan sebagai media untuk mengungkapkan rasa terima kasih, simpati, perhatian, bahkan meluahkan perasaan cinta. Dan bagaimana pula jika coklat digayakan bersama busana hasil rekaan pereka fashion terkemuka dunia. Visual pertunjukan fashion di Paris, Perancis bertemakan coklat menjadi penutup tirai Buletin 1.30 hari ini. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.